Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pengetua, guru besar dan rakan-rakan kohort 7. Untuk kali ini kita akan bersama dalam modul 1 bimbingan dan pembentoran submodul 1.4 mengurus perubahan program TS 25. Untuk ini, objektifnya dalam modul ini kita akan melihat atau memahami bersama model 8 langkah perubahan kota dalam mengurus perubahan dan program TS 25. Seterusnya, mencadangkan aktiviti yang sesuai berdasarkan model 8 langkah perubahan kota dan mengurus perubahan dalam program TS 25. Untuk melihat kriteria kejayaan, bagaimana kita melaksanakan melalui atau mengaplikasikan model 8 langkah perubahan kota dalam mengurus perubahan dan program TS 25. Dan yang keduanya, menghasilkan perancangan mengurus perubahan berasaskan model 8 langkah perubahan kota. Kepentingan dan cabaran kita dalam mengurus perubahan sudah tentu rakan-rakan pengetua, rakan-rakan guru besar apabila telah menerima sebagai sekolah TS 25 kohort 7 ini telah melakukan perubahan dan sedang melakukan perubahan, dan apabila terpilih sebagai sekolah TS 25 akan terus melakukan perubahan. Maka dengan ini, kepentingan dan cabaran kita mengurus perubahan, setiap perubahan dalam organisasi mempunyai set kriteria kejayaan yang berbeza. Seterusnya, pengurus perubahan yang dilaksanakan dengan betul akan menentukan kejayaan sesebuah inisiatif perubahan dengan hanya menghadapi sedikit gangguan atau tantangan. Pengurus perubahan yang berkesan akan meningkatkan pengalaman bekerja, kecakapan dan perkhidmatan kos. Ahli mempunyai reaksi yang berbeza terhadap perubahan dalam organisasi. Sama ada yang menentukan inisiatif perubahan ini berjaya atau gagal, dalam arti mudahnya diterima ataupun ditolak. Tantangan dalam cabaran terbesar yang dihadapi dalam melaksanakan sebuah projek inisiatif perubahan. Dan seterusnya, inisiatif perubahan tidak diurus dengan betul jika tantangan tidak ditangani secara proaktif. Maka perubahan itu akan menjadi punca utama kegagalan inisiatif itu, dan seterusnya akan melumpuhkan atau akan mengganggu organisasi keseluruhannya. Maka kepentingan dan cabaran dalam mengurus perubahan. Apabila organisasi mencadangkan sebarang perubahan, reaksi yang wujud daripada kalangan ahli organisasi adalah berbeza-beza. Kita sedia maklum, tuan-tuan pun sedia maklum. Tidak semua anggota organisasi suka atau menerima cadangan perubahan itu. Ada yang mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang menarik, namun mungkin ramai yang melihatnya secara negatif. Antaranya dari segi guru berkualiti, pemimpin berkesan, sokongan BMG Community dan PDP mana. Dalam mengurus perubahan TS 25 ini, kota melihat ada 3 fasa. Fasa pertama mewujudkan iklim untuk berubah. Di dalamnya kita akan lihat mewujud kesegeraan, penuh segera. Seterusnya membentuk pakatan yang kuat. Dan yang ketiganya mencipta visi perubahan. Ini pada fasa kita bersama dalam kohort 7 ini. Seterusnya pada fasa 2, kita akan melihat melibatkan dan mengupayakan seluruh sekolah. Dalam hal ini kita melihat untuk menghapuskan halangan, mengkomunikasikan visi, dan seterusnya membentuk sasaran sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam fasa 3, kita akan melaksanakan dan melestari perubahan. Dalam fasa ini, kita seharusnya mengekalkan momentum perubahan dan membudayakan perubahan.
Dalam mewujudkan iklim untuk berubah, author mengatakan dalam fasa 1 ini, seorang pemimpin harus mewujudkan rasa terdesak, rasa kesegeraan, dan pemimpin seharusnya mewujudkan pasukan yang komited dalam memandu perubahan. Dan perkara 3, visi haruslah diterjemahkan dalam bentuk strategi yang dapat dilaksanakan dan mempunyai tempoh masa yang jelas dan jangkaan yang mungkin terhasil. Setiap ahli perlu melihat hala tuju yang jelas dan apa yang harus dilakukan setiap hari. Seterusnya dalam fasa 2, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan semua, ia melibatkan dan mengupayakan seluruh sekolah, iaitu dalam mengkomunikasikan visi, menghapuskan halangan, membentuk sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal ini, perkara yang keempat, visi dan strategi harus dikomunikasikan agar ada pemahaman yang baik, atau lebih mudahnya kita katakan diwar-warkan kepada seluruh warga dalam sekolah kita dan akan dapat diterima oleh semua. Dan visi yang baik haruslah jelas dan terarah. Maka dengan ini, teknologi dapat mencepatkan proses komunikasi. Rata-rata kebanyakan sekolah mempunyai FB, mempunyai Telegram resmi dan sebagainya. Itulah di antara cara dalam kita untuk mencepatkan proses komunikasi. Perkara yang kelima, ahli harus mengatasi secara efektif halangan yang timbul dan seterusnya memantapkan pengalaman di samping meningkatkan kepercayaan pasukan. Ini penting. Kepercayaan pasukan amat penting untuk kita mengatasi halangan-halangan yang wujud bagi kita mencapai visi. Dan perkara yang keenam, ahli pasukan haruslah meraihkan kejayaan walaupun kecil dalam bentuk penghargaan. Sasaran jangka pendek perlu untuk meningkatkan semangat kepada ahli atau pendukung perubahan ini supaya dia akan tetap menyala dalam proses perubahan menuntut yang Perkara keenam, ahli pasukan seharusnya meraihkan kejayaan kecil atau kita sebut quick win dan penghargaan dan pembentukan sasaran jangka pendek adalah perlu untuk meningkatkan semangat para pendukung perubahan ini agar proses perubahan yang menuntut stamina fizikal dan mental. Seterusnya dalam fasa 3, yaitu melaksanakan dan melestarikan perubahan. Dalam fasa ini, perkara 7, ahli organisasi harus meneruskan perubahan sehingga mencapai visi yang dirancang. Dan dalam proses ini, jangan sampai ia akan membebankan fizikal serta mengganggu emosi dan mengorbankan kepentingan diri. Dan perkara yang ke-8, dalam membudayakan perubahan, pemimpin haruslah memastikan perubahan itu tertanam sebagai budaya organisasi serta mengakar ke struktur yang paling bawah. Rumusannya, rekan-rekan peserta diminta akan membuat refleksi tersendiri tentang aktiviti yang sangat menarik dan relevan untuk dilaksanakan di sekolah tuan-tuan. Berpandukan pada mengurus perubahan mengikut 3 fasa yang dicadangkan oleh kota. Dan para peserta juga boleh mendapatkan cadangan penambahbaikan daripada rakan-rakan program TS25
atau RE masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam modul 1 bimbingan dan pembentoran di bawah submodul 1.5 peranan pemegang taraf. Dalam kandungan ini atau kandungan submodul ini kita akan melalui yang pertama 1.5.1 objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Seterusnya diikuti dengan kuis atau ujian pra. 1.5.3 kita akan melihat pada pengenalan. 1.5.4 siapa itu pemegang taraf. Dan seterusnya 1.5.5 sejauh mana pemegang taruh telah berperanan di sekolah anda. Di bawah 1.5.6 akan membina hubungan dan mempertekadkan penglibatan pemegang taruh melalui pendekatan 5 langkah. Dan 1.5.7 kita melihat pada rumusan, terus diikuti dengan 1.5.8 kuis serta penilaian dan diakhiri dengan tugasan. Kita pergi kepada 1.5.1 objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Apa dia? Dalam objektif pembelajaran serta kriteria kejayaan ini, pada akhir sesi diharapkan rakan peserta akan dapat mengetahui, memahami, menterjemah peranan pemegang taruh dalam konteks program TS25 di sekolah masing-masing. Seterusnya, pada objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan, di akhir sesi, peserta akan dapat membezakan di antara pemegang taruh dalaman dan pemegang taruh luaran. Seterusnya menterjemah peranan pemegang taruh di sekolah. Seterusnya mengaplikasikan pendekatan 5 langkah untuk membina hubungan dan meningkatkan pelibatan pemegang taruh. Dan yang terakhir yang di objektif ini adalah untuk merangka satu cadangan inisiatif kolaboratif antara sekolah dan pemegang taruh yang telah tuan-tuan kenal pasti. Kita akan lalui ujian pra, di mana dalam ujian pra ini akan menguji pemahaman setiap peserta dan seterusnya akan di 1.5.3 kita melalui pengenalan. Dalam pengenalan ini, program transformasi sekolah 2025 atau TS25 yang dikenali sebagai program TS25 merupakan program strategik Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha mentransformasi sekolah menjadi sekolah berkualiti, berfokuskan kepada kejayaan murid secara holistik. Maka konsep program TS25 menekankan kepada satu usaha ke arah melahirkan modal insan yang unggul melalui 4 elemen, iaitu persekitaran pembelajaran yang memerlukan serta penglibatan murid yang aktif dan bermakna. Dan program ini disokong pula oleh kepimpinan yang berkualiti, guru yang kompeten serta komitmen komuniti yang padu selaras dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, yakni PPPM 2013-2025. Dalam konsep TS25, program transformasi sekolah 2025, kita melihat pada kerangka ini
iaitu melihat pada pemimpin yang berkesan, sokongan PABG dan komuniti, serta guru yang berkualiti yang membawa kepada elemen kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Inilah perkara-perkara yang membentuk kepada elemen-elemen tersebut. Maka, di manakah letaknya pemegang taruh dalam rangka konsep TS25? Maka pemegang taruh adalah terletak dalam sokongan PABG dan komuniti. Maka matlamat TS25 adalah untuk memantapkan kepimpinan sekolah, memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti belajar dan pengajaran, dan di sinilah kita melihat melalui pemegang taruh ini, iaitu mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak yang berkepentingan demi kejayaan murid. Siapa itu pemegang taruh? Pemegang taruh atau selalu orang sebut stakeholder adalah mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam sesebuah organisasi. Pemegang taruh akan menentukan inisiatif sebuah institusi dalam melakukan perubahan dan transformasi dapat digerakkan supaya memperoleh kejayaan untuk jangka pandang. Justru itu, pemegang taruh adalah terbagi kepada dua, dalaman atau pemegang taruh dalaman dan pemegang taruh luaran. Pemegang taruh dalaman adalah merupakan terdiri daripada personel yang bekerja dalam sistem sekolah secara harian. Mana guru-guru kita, KP kita, iaitu ada kawalan terhadap apa yang berlaku di sekolah. Khususnya staf, PPD, JPN dan lembaga pengelola sekolah. Itu merupakan pemegang taruh dalaman. Seterusnya pemegang taruh luaran. Pemegang taruh luaran adalah mereka yang tidak terlibat dengan urusan seharian di sekolah, tidak menentukan hasil akhir daripada sistem persekolahan, serta mereka ini mempunyai minat yang mendalam terhadap hasil akhir tersebut. Sejauh mana pemegang taruh telah berperan di sekolah anda? Kita fikir-fikirkan. Di sini kita ada tugasan untuk merefleksikan diri kita, program bersama-sama pemegang taruh yang telah atau yang pernah tuan-tuan dan puan-puan laksanakan di sekolah. Sudah layari Google Classroom untuk isi Turki 1.5.1, dan hasilnya kita akan hasil daripadanya atau hasil refleksi ini akan dibincangkan dalam e-tutorial. Dan dapatan daripada refleksi yang dilakukan boleh menjadi TOV kepada usaha tuan-tuan untuk meningkatkan pelibatan pemegang taruh di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Di bawah 1.5.6, membina hubungan dan mempertingkat pelibatan pemegang taruh melalui pendekatan 5 langkah. Maka bagi menyedari atau kita menyedari akan pentingnya pemegang taruh ini untuk sama berperanan dalam mencapai hasrat program TS25, maka pihak sekolah seharusnya berusaha untuk meningkatkan pelibatan pemegang taruh di sekolah. Namun, sebelum pelibatan mereka boleh ditingkatkan, pihak sekolah seharusnya berusaha untuk membina hubungan dengan lebih ramai pemegang taruh. Antara pendekatan yang boleh kita aplikasikan di sekolah tuan-tuan iaitu melalui pendekatan 5 langkah yang akan terlihat ini. Pertama, kita lihat strategi pelibatan, iaitu menetapkan visi dan tahap harapan pelibatan masa hadapan dan menilai semua tindakan masa lalu. Seterusnya, melakukan mapping pemegang taruh, menyatakan apa kriteria dalam mengenal pasti pemegang taruh dan mekanisme pelibatan mereka. Seterusnya, kita buat persediaan, fokus kepada matlamat, jangka pendek atau jangka panjang, dan juga tetapkan peraturan.
Yang keempat, kita melihat pada pelibatan. Laksanakan pelibatan dan pastikan sumbangan yang sama rata, dan kita harus mengawal attention kita jika ada dan fokus kepada isu. Dan seterusnya, pelan tindakan, kita harus kenal pasti peluang dalam maklum balas dan tentukan tindakan serta semak semua matlamat serta rancang tindakan seterusnya untuk susulan dan pelibatan di masa hadapan. Inilah pendekatan 5 langkah yang mungkin atau kita boleh laksanakan dalam menguruskan pemegang taruh ini. Tidak cukup dengan membina hubungan saja. Sebaliknya, pihak sekolah haruslah memanfaatkan hubungan yang telah terbina. Di sekolah tuan-tuan telah ada hubungan dengan pemegang-pemegang taruh. Maka teruskanlah. Ia adalah untuk keperluan dan pelibatan pemegang taruh juga perlu dipertingkatkan. Antara kaedah yang boleh kita lakukan, kena pasti kehendak, minat dan idea terlibat melalui kaji selidik atau bancian. Iaitu pemegang taruh itu kita kena lihat apa kehendak mereka, apa keinginan mereka kepada sekolah kita, dan apa yang mungkin mereka mendapat daripada sekolah kita. Soalnya kita sediakan polisi, kita buat pendedahan latihan kepada guru dan pemegang taruh, dan sudah tentulah perkara komunikasi yang berkesan amat penting melalui berbagai saluran dan alat. Outreach strategi juga merupakan satu pendekatan untuk menyampaikan maklumat kepada pemegang taruh tentang usaha penambahbaikan sekolah. Dan seterusnya, penilaian keberkesanan program bersama pemegang taruh kita. Ini kita akan lihat melalui aktiviti meningkatkan pelibatan pemegang taruh di sekolah. Kita boleh layari Google Classroom dan kita boleh bincangkan bersama RI masing-masing. Rumusannya, terdapat daripada sesi ini kita mengharapkan supaya pemegang taruh dalaman dan pemegang taruh luaran kita kenal pasti, kita kenali. Seterusnya, pihak sekolah boleh mendekat pendekatan-pendekatan yang tertentu untuk membina hubungan dan memegang taruh yang telah dikenal pasti. Pihak sekolah boleh memanfaatkan hubungan dengan pemegang taruh dengan meningkatkan pelibatan mereka di sekolah. Dan yang terakhirnya daripada rumusan ini, kita dapat membina hubungan serta meningkatkan pelibatan pemegang taruh boleh dilaksanakan apabila pihak sekolah dengan tindakan-tindakan yang boleh diambil. Maksudnya kita melalui kuis dan penilaian dalam 1.5/8. Di dalam kuis ini kita akan menguji pemahaman rakan-rakan bersama serta layarilah Google Classroom untuk melengkapkan aktiviti tersebut. Dan tugasan di 1.5.9. Ini boleh kita lihat dalam Google Classroom kita. Maka saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan banggaan. Mudah-mudahan kita dapat melakukan transformasi sekolah kita secara bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Nasaruddin bin Tulus, pegawai SIT Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Muar. Apa khabar semua rakan-rakan PGB, GPK, sekolah-sekolah TS25 bagi kohort 7 seluruh negeri Johor. Hari ini saya akan kongsikan
Satu tajuk overview bimbingan dan pementoran bagi submodul 1.6. Kandungan bagi submodul bimbingan dan pementoran ini terdiri daripada 7 bahagian, iaitu 1.61 asas pengetahuan bimbingan dan pementoran, 1.62 proses dan model GROW, 1.6.3 kemahiran bimbingan dan pementoran, 1.6.4 simulasi bimbingan dan pementoran, 1.6.5 plan tindakan bimbingan dan pementoran, 1.6.6 kuis dan akhir sekali tugasan. Baiklah, objektif dan kriteria kejayaan dan objektif bagi bimbingan pementoran ini diharapkan semua PGB dan GBK dapat menggunakan pendekatan bimbingan dan pementoran iaitu coaching dan mentoring dalam proses mentransformasikan sekolah dengan menekankan dua elemen yang penting iaitu menjadi murid dan sekolah berkualiti. Manakala kriteria kejayaan bimbingan dan pementoran ini terdiri daripada 5 bahagian yang utama. Yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri, faedah dan etika bimbingan dan pementoran. Yang kedua, mengaplikasi model GROW dalam proses bimbingan. Ketiga, mengaplikasi 4 jenis kemahiran dalam proses bimbingan. Yang keempat, mempraktikkan amalan bimbingan yang lebih berkesan. Dan akhir sekali, menjadikan plan tindakan untuk pelaksanaan bimbingan. Baiklah, kita teruskan dengan asas pengetahuan bimbingan dan pementoran. Yang pertama, konsep bimbingan iaitu coaching. Berdasarkan International Coaching Federation, coaching adalah satu keadaan yang mana coach berpasangan dengan coachee dalam satu proses yang mencabar minda dan kreativiti yang memberi inspirasi kepada coachee untuk memaksimumkan potensi pribadi dan profesional mereka. Konsep coaching, peranan bagi seorang coach yang pertama, pembina kesedaran coachee tentang kemahiran, pengetahuan dan kepakaran. Yang kedua, coach adalah sebagai pemudah cara coachee untuk meningkatkan pembelajaran. Ketiga, coach adalah sebagai memotivasi dan membimbing coachee untuk menggunakan kemahiran, pengetahuan dan kepakaran. Yang keempat, coach adalah sebagai mengeluarkan kepakaran dan resos yang sedia ada dalam diri coachee. Dan akhir sekali, coach adalah mencabar pemikiran coachee untuk menemui jalan penyelesaian. Mengapa coaching? Yang pertama, mengubah amalan. Iaitu, kalau sebelum ini semua rakan-rakan kepimpinan PGB ataupun PGB di sekolah banyak mengamalkan pendekatan pementoran, kali ini kita terpaksa mengubah kepada pendekatan coaching dan juga mentoring. Daripada pendekatan command and control, kita berubah kepada trust and inspire. Yang seterusnya untuk mencapai matlamat, pemikiran yang reflektif, peningkatan kapasiti, keyakinan dan kesedaran, accountability, bertanggungjawab, tidak bergantung, membina kepercayaan dan menggerakkan orang. Inilah bezanya antara kepimpinan sekolah TS25 dengan sekolah yang belum lagi melaksanakan TS25, iaitu semua kepimpinan TS25 akan mengamalkan, akan melaksanakan pembudayaan coaching dan mentoring. Apakah peranan anda selama ini? Adakah anda sebagai seorang mentor? Adakah anda sebagai jurulatih atau trainer? Atau adakah anda sebagai seorang coach? Jika kita sebelum ini bertindak sebagai seorang mentor, sebenarnya kita hanya berkongsi makna pengalaman seseorang ataupun kita memindahkan pengalaman yang ada pada kita kepada seseorang. Sama ada kita memindahkan pengalaman
atau memindahkan pengetahuan atau memindahkan keupayaan. Jika kita bertindak sebagai seorang coach, sebenarnya kita telah pun meletakkan sesuatu yang terbaik kepada diri seorang. Ya, dengan mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada seseorang. Itulah peranan coach yang sebenarnya. So di sini fungsi utama coach, kita mengupayakan potensi coach itu. Ya. So apakah perbezaan antara bimbingan dan pementoran? Apakah perbezaan antara seorang coach, seorang mentor dan seorang kaunselor? Jika kita bertindak sebagai mentor, sebenarnya kita adalah seorang individu dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas yang komited untuk memberikan sokongan dan saranan kerjaya atau pekerjaan kepada individu yang lain yang kurang berpengalaman. Inilah dia selama ini yang tuan-tuan laksanakan sebagai mentor yang terbaik. Bahawa tuan-tuan PGB adalah suri teladan kepimpinan yang terbaik yang boleh dicontohi di peringkat sekolah. Kita berjaya melaksanakan sebagai fungsi diri kita sebagai mentor. Kalau kita berfungsi sebagai seorang coach, sebenarnya kita adalah seorang individu yang membantu individu yang lain berusaha berterusan untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja. So di sini fungsi utama kita iaitu mengupaya kompetensi. Ya, meningkatkan kompetensi. Jika kita bertindak sebagai seorang kaunselor pula, sebenarnya kita adalah seorang individu yang terlibat dalam proses memberi sokongan kepada individu yang lain untuk mengenal pasti atau mengatasi masalah pribadi atau kemahiran yang memberi kesan kepada prestasi. So, inilah 3 perkara yang tanpa disedari, sebahagian besarnya saya percaya rakan-rakan PGB adalah mentor yang terbaik di peringkat sekolah. Dan yang kedua, rakan-rakan juga adalah bertindak sebagai seorang kaunselor. Tetapi ada juga, saya yakin ada juga rakan-rakan PGB yang secara tidak sengaja telah pun bertindak sebagai seorang coach di sekolah. Jadi, apakah bezanya antara mentor, coach dan kaunselor? Jika kita bertindak sebagai seorang mentor selama ini di peringkat sekolah, sebenarnya kita telah meletakkan diri kita pada above standard. Kita hanya sekadar memindahkan kemahiran kita, soft skill kita kepada kepimpinan di peringkat bawah. Saling pergantungan itu sentiasa berlaku. Sebaliknya, kalau kita berupaya mencongkel potensi coach yang ada di peringkat bawah, sebenarnya kita telah mengupayakan dari segi standard performance yang tinggi apabila kita bertindak sebagai seorang coach. Sebaliknya, kalau kita asyik menyelesaikan masalah orang di bawah ataupun kita berfungsi sebagai seorang kaunselor, sebenarnya kita berada pada below standard ataupun standard yang paling bawah sekali. Sebab itulah untuk TS25 diharapkan mindset semua PGB dapat meletakkan bahawa selepas ni ada satu aura perbezaan yang ketara bahawa kita telah pun berfungsi sebagai seorang coach yang berkesan yang memastikan bahawa kita telah mempunyai satu standard performance yang tersendiri. Untuk itu, jangan lupa rakan-rakan supaya dapat melengkapkan aktiviti kendiri dalam ciri-ciri bimbingan dan juga pementoran, sila layari dalam Google Classroom D5 rujuk toolkit 1.6.1. Anda juga digalakkan untuk berbincang di dalam kumpulan masing-masing. Rujuklah rakan elit anda ataupun seat partner yang membimbing sekolah masing-masing. Seterusnya, apakah kepentingan bimbingan dan pementoran? Secara ringkas, yang pertama,
Bimbingan dan pembentoran dapat meningkatkan kecemerlangan institusi dalam melahirkan warga yang lebih berkemahiran dengan prestasi kerja yang cemerlang. Yang kedua, ianya dapat meningkatkan tahap ilmu dan tahap kemahiran warga organisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan peluang dan potensi mencapai matlamat organisasi. Yang keempat, ianya juga dapat menggunakan secara optimum sumber manusia. Yang kelima, ia dapat meningkatkan komunikasi yang berkesan dan akhir sekali, ianya dapat memperkukuh budaya dan nilai murni. Seterusnya, pastikan juga rakan-rakan dapat melekapkan aktiviti kendiri dalam portal D5 bagi semua peserta kohort yang ketujuh di dalam Google Classroom masing-masing. Seterusnya, apakah etika bimbingan dan pementoran? Berikut adalah ikrar bagi seorang coach. Ikrar ini telah pun diberikan secara mudah oleh Institut Aminuddin Bakri. Sebagai seorang coach, paling tidak kita dapat menyatakan satu ikrar ataupun janji bagaimana kita nak melaksanakan sebagai seorang coach yang berkesan. Oleh itu, saya mengakui dan bersetuju untuk menghormati kewajipan etika saya kepada koci dan rakan sekerja saya dan kepada orang ramai secara umum. Saya juga berikrar untuk mematuhi kod etika sebagai seorang coach untuk melayan seseorang dengan kemuliaan sebagai manusia yang bebas dan sama. Inilah dia ikrar yang ringkas seorang PGB apabila melaksanakan sebagai seorang coach, ya, dia dapat melepaskan ikrar yang semudah ini. Baik, seterusnya, apakah etika bimbingan dan pementoran? Sebagai seorang coach, anda tidak akan membuat kenyataan umum atau tidak benar atau mengelirukan kepada sesiapa saja, terutamanya kepada pihak halayak ramai. Yang kedua, anda dikendaki menyimpan segala rahsia dan mematuhi undang-undang negara kita. Contohnya tidak membuat tuntutan palsu dalam mana-mana dokumen bertulis yang berkaitan dengan profesion coaching. Anda juga dikendaki melayan coach lain tanpa sebarang fitnah. Anda juga dikendaki bertanggungjawab menetapkan sepadan yang jelas sesuai dengan budaya dan mengawal hubungan fizikal. Dan seterusnya, anda juga dikendaki menyediakan, menyelenggara, menyimpan dan melupuskan mana-mana rekod kerja dengan baik berhubung amalan coaching. Akhirnya, anda juga dikendaki berkelakuan mengikut kod etika coach dalam semua situasi. Anda juga dikendaki membina persetujuan yang jelas dengan coaching dan menghormati semua persetujuan. Memastikan coaching supaya dapat memahami sifat-sifat coaching, batas-batas kerahsiaan, keuangan dan terma tertentu. Coach juga harus menghormati hak coaching untuk menamatkan coaching pada bila-bila masa semasa proses coaching berjalan. Coach juga menjadikan kesejahteraan fizikal dan mental sebagai keutamaan kerana proses coaching dan mentoring bukanlah sebagai satu proses penderaan mental. Coach juga tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan lisan, fizikal atau emosi mana-mana coaching. Coach juga tidak boleh meneruskan coaching jika tingkah laku coaching, penampilan atau kenyataan coaching dipercayai harus dikendalikan oleh profesional penjagaan kesihatan yang berlesen. Dan akhir sekali, sebagai seorang coach, anda harus berusaha untuk mengelakkan sebarang konflik
atau kepentingan saya dengan kepentingan pelanggan saya. Jangan lupa, dalam aktiviti kendiri yang ketiga, dalam etika bimbingan, anda juga dikendaki melaksanakan tugasan yang diberikan. Siri rujuk rakan elit masing-masing sekiranya terdapat sebarang masalah. Seterusnya, apakah peranan pemimpin sebagai pembimbing? Berdasarkan standard 1 SKPM G2. Baiklah, semua rakan-rakan PGB di sekolah tertakluk kepada aspek 1.2 SKPM G2 iaitu PGB sebagai seorang pembimbing. Memang sudah nyata. Pada 1.2.1 dinyatakan bahawa PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan terancang. Manakala 1.2.2 PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturunkan kuasa secara profesional dan terancang. Jadi, sudah jelas dan nyata di sini bahawa dalam standard SKPM G2, aspek 1.2 jelas menunjukkan peranan PGB adalah sebagai seorang pembimbing. Justru itu, bagi semua kepimpinan sekolah TS25 memang sudah sewajarnya coaching dan mentoring adalah pendekatan yang sangat penting, yang sangat sinonim, yang sangat berkesan untuk membuktikan bahawa tindakan PGB melaksana dalam elemen 1.2 PGB sebagai pembimbing SKPMG 2 dapat dibuktikan. Soalnya, mengapa peranan PGB sebagai pembimbing SKPMG 2 mempunyai kaitan langsung dengan TS25 ini? Yang pertama, PGB membimbing dalam perkara-perkara untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetisi guru dan AKP dalam menjayakan TS25. Jadi peranan utama PGB sekarang bagaimana kita membimbing untuk peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan kemahiran menjayakan TS25. Yang kedua, PGB adalah pembimbing untuk peningkatan motivasi guru dan AKP dalam melaksanakan hasrat TS25. Dan akhir sekali, PGB membimbing barisan pemimpin yang diturunkan kuasa untuk memastikan pelaksanaan dalam pengurusan sekolah khususnya berkaitan TS25 berjalan dengan lancar. Jadi kalau kita lihat sekarang, fungsi PGB telah pun bertukar sifatnya daripada command and control sekarang kepada trust and inspire, iaitu PGB mempunyai kuasa yang mutlak dalam melaksanakan bimbingan dalam organisasi sekolah. Manakala PGB juga masih berperanan sebagai pembimbing kepada guru dalam 3 aspek. Yang pertama, membimbing guru dalam penyelesaian semua masalah yang berkaitan dengan PDP guru yang berkesan. Yang kedua, membimbing guru untuk meningkatkan atau menambah baik semua amalan-amalan yang berkaitan dengan PDP berkesan. Dan akhir sekali, membimbing guru bagaimana guru dapat menghasilkan inovasi dalam bidang pengajaran. Dan jangan lupa juga supaya rakan-rakan PGB dapat melekapkan aktiviti kendiri dalam Google Classroom, iaitu rujuklah dalam toolkit 1.6.1. Sebagai rumusan, konsep dan pengetahuan asas bimbingan iaitu coaching dan pementoran merupakan pengetahuan yang perlu dikuasai dan diaplikasi oleh pemimpin sekolah untuk memastikan
kejayaan pelaksanaan TS25. Inilah yang membezakan rakan-rakan PGB bagi sekolah TS25 bahawa anda mempunyai perbezaan dengan rakan yang belum melaksanakan TS25 iaitu dari segi pelaksanaan bimbingan dan pementoran. Akhir kalam, buah delima, buah bicara, dicari orang untuk berubat. TS25, agenda negara, mari bersama mendukung hasrat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Nasaruddin bin Tulus, pegawai SIT Partner Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Muar. Yang saya hormati semua rakan-rakan PGB, rakan-rakan GPK, sekolah-sekolah TS25 Kohort 7 Negeri Johor. Baiklah, hari ini saya menyambung perkongsian bahan ceramah dalam modul 1 yang masih lagi beri fokus kepada bimbingan dan pementoran bagi submodul 1.6. Dalam 1.6.2, selepas ini semua rakan-rakan PGB dan GPK akan didedahkan dengan proses kerja coaching dan model grow. Dan objektif bagi submodul 1.6.2 masih lagi sama, iaitu menggunakan pendekatan bimbingan dan pementoran ataupun coaching dan mentoring dalam proses mentransformasikan sekolah dengan menekankan dua elemen penting TS25 iaitu kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Manakala kriteria kejayaan bagi submodul 1.6.2 ini, semua rakan PGB dan GPK dikendaki sekurang-kurangnya dapat mengaplikasikan proses dan model grow sewaktu pelaksanaan proses coaching dijalankan. Baiklah, bagaimana kita dapat melaksanakan proses kerja coaching? Inilah dia. Ada 3 fasa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, fasa pra-coaching. Yang kedua, semasa coaching. Dan yang ketiga, pasca coaching. Secara mudahnya, inilah rangka bagaimana kita melaksanakan proses coaching daripada pra-coaching, semasa coaching dan akhir sekali pasca coaching. Semasa pra-coaching, semua rakan PGB dan GPK dikendaki membina hubungan yang baik dan memberikan kepercayaan kepada coaching. Ringkasnya, repo yang baik adalah sangat-sangat dituntut di sini. Sewaktu melaksanakan proses coaching, semasa coaching, jadi di sinilah pendekatan grow akan diperkenalkan, iaitu G itu membawa maksud goal, penetapan matlamat. Apakah sesi coaching, tujuan matlamat sesi coaching diwujudkan antara coach dengan coachee. Yang kedua, R membawa maksud realiti. Apakah situasi semasa bagi diri coachee yang sedang berlaku? O merujuk kepada option. Apakah pilihan-pilihan yang telah pun berjaya dikemukakan oleh coachee sewaktu proses coaching berjalan? Dan akhirnya, W will do. Apakah tindakan ataupun alternatif yang terbaik yang akan dipilih, yang akan ditentukan oleh coaching sewaktu proses coaching berjalan. Dan akhir sekali merujuk pada pasca coaching. Semasa coaching dijalankan, ada 4 kemahiran asas yang perlu
dikuasai oleh diri coach, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran menyoal, kemahiran maklum balas dan yang keempat, kemahiran melakukan pemerhatian. Okay? So di sini maknanya coach dikendaki melakukan pemerhatian, memberi maklum balas sama ada dalam bentuk memberi motivasi, menyokong, membuat pujian dan akhir sekali membuat penilaian dan penambahbaikan. Untuk secara lebih jelas bagaimana aras-aras kemahiran ini dapat diperjelaskan, rakan-rakan PGB dan rakan-rakan GPK boleh merujuk kepada rakan elit masing-masing. Jadi rakan elit masing-masing, pegawai si partner akan membimbing dengan lebih mendalam lagi bagaimana kemahiran-kemahiran ini akan diperjelaskan sewaktu sesi bersemuka nanti. Baik, sewaktu proses kerja coaching, aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada fasa ini, yang pertama, coach akan mendapatkan maklumat tentang coaching. Saya rasa maklumat coaching ini sudah pun ada di dalam sekolah, dalam fail-fail sekolah, dalam data-data komputer, sama ada dalam bentuk soft copy ataupun hard copy. Yang kedua, coach dikendaki menyediakan profil coaching. Profil coaching itu bukanlah profil yang begitu detail, tetapi adalah profil yang begitu mudah, ringkas saja. Menyediakan perancangan coaching. So di sini ada satu dokumen yang kita kenali sebagai dokumen borang temu janji bersama dengan coaching, dan juga dokumen catatan coaching yang menggunakan one page coaching ataupun borang OPC. Dan akhir sekali yang keempat, membina kepercayaan dan hubungan yang baik ataupun rapport. So inilah proses kerja coaching sewaktu pra-coaching dijalankan. Baik, kenapa kita perlu membina hubungan yang baik antara coach dengan coachee? Ya, sudah semestinya yang pertama untuk memahami lebih lanjut tentang diri coachee. So saya rasa perkara ini bukanlah satu perkara yang memberikan satu kesukaran bagi diri PGB ataupun diri GPK apabila melaksanakan sesi coaching di sekolah. Yang kedua, sudah semestinya untuk menentukan sama ada proses coaching sesuai untuk diri coaching. Yang seterusnya, memahami sama ada coach sesuai dengan coachee. Tak semua coach sesuai dengan coachee adalah berdasarkan faktor-faktor yang tertentu. Mungkin faktor keberlainan jantina, faktor berlainan ataupun ada perbezaan pandangan dan sebagainya. Dan akhir sekali untuk mewujudkan keserasian antara coach dengan coachee. Sekiranya empat-empat situasi ini dapat diwujudkan, maka wujudlah satu rapport yang baik antara coach dengan coachee, barulah proses coaching dan mentoring dapat berjalan dengan lebih berkesan lagi. Jadi, apakah cara bagaimana kita dapat menghubungkan ataupun mengekalkan hubungan baik antara coach dengan coachee? Yang pertama, sudah semestilah kita menunjukkan rasa hormat terhadap apa yang telah disampaikan kepada coachee. Yang kedua, menunjukkan rasa empati sewaktu berkomunikasi bersama dengan coachee. Sentiasa bersikap sopan dengan coachee, sentiasa merendah diri bersama dengan coachee, mengambil peran tentang coachee dengan sewajarnya dan tidak keterlaluan, dan menggunakan bahasa yang baik dengan coachee. Bahasa yang baik, bahasa yang mudah difahami, didengari, dan coachee dapat membina sesuatu tanggapan ataupun persepsi yang begitu baik sekali sewaktu proses coaching dijalankan. Semasa proses coaching berjalan, coach dikendaki membuat pelan tindakan, menyediakan dan mengkaji
apakah pilihan-pilihan yang sesuai, melihat keadaan apakah situasi semasa yang dihadapi oleh diri koci, dan yang akhir sekali menentukan matlamat, ya, menentukan mantap ataupun kita kenali sebagai grow, okay. Dan akhir sekali membuat bimbingan mengikut keperluan isu koci. Sebenarnya yang ni saya minta maaf, saya terpaksa telah jelaskan daripada yang bawah. Yang pertama, membuat bimbingan mengikut keperluan isu koci. Yang kedua, menentukan matlamat. Ketiga, melihat realiti. Yang keempat, menyediakan dan mengkaji pilihan. Dan yang kelima, membuat tindakan. Ataupun ringkasan di sini, itulah urutan GROW. GROW. Ya, sewaktu ataupun semasa proses coaching dijalankan. Banyak pilihan model coaching sebenarnya, bukan semata-mata model GROW, tetapi di peringkat KPM telah pun diperkenalkan satu model yang begitu mudah, ringkas dan memberi impak kepada sekolah TS25 bagi kepimpinan untuk melaksanakan proses coaching, iaitu dengan menggunakan model GROW. Dan model ini telah pun diperkenalkan oleh Sir John Whitmore yang telah pun diadaptasi daripada pendekatan Gerald Egan di dalam bukunya The Skilled Head. Ya. Seterusnya, coaching dengan bantuan model GROW ini, semasa melakukan sesi coaching, ia dapat membantu coach untuk menentukan tujuan sesuatu sesi dan mencegah terjadinya cat tanpa tujuan yang jelas. Maknanya coach dapat mengawal supaya coach berada pada track yang betul, landasan yang betul sewaktu berkomunikasi, sewaktu memberi barum balas ataupun sewaktu memberikan penjelasan. Dan seterusnya menjadi petunjuk untuk memastikan bahawa sesi tetap berada pada landasan dia. Okey ni. Keterangan bagi model GROW ini, yang pertama, matlamat. Proses dia menjelaskan tujuan dan harapan. Apakah matlamat sesi coaching itu dijalankan? Biasanya ada tujuan-tujuan tertentu. Sama ada ianya bersetuju dengan matlamat sesi bersemuka dijalankan ataupun apa jua tujuan yang telah pun dipersetujui antara kedua pihak, antara coach dengan coachee. Yeah. So di sini maknanya coach dan coachee telah pun berjaya membentuk satu matlamat dalam jangka panjang jikanya ianya sesuai. Biasanya matlamat yang dipersetujui adalah merupakan matlamat jangka pendek di dalam sesi pertemuan itu. So di peringkat ini biasanya coach akan bertanya, apakah yang akan dicapai semasa sesi ini? Bagaimanakah tuan tahu matlamat ini adalah bernilai untuk dicapai? Bilakah tuan mahu mencapainya? Ataupun bagaimanakah tuan akan mengukurnya? Bagi realiti pula, coach sedaya upaya cuba mencungkil, cuba mengeksplor apakah situasi yang sedang dihadapi oleh diri coachee sewaktu mengemukakan sebarang masalah yang dihadapi, ataupun keupayaan diri coach untuk mendapatkan kejelasan terhadap situasi semasa yang dihadapi oleh diri coachee. Dan sewaktu inilah kemahiran coach untuk mengemukakan pelbagai soalan yang berbentuk lebih kepada inquiry untuk mendapatkan sesuatu penjelasan. Apakah yang berlaku sebenarnya? Di manakah tuan sekarang? Siapakah yang terlibat? Apakah yang hilang dalam situasi ini? Secara mudah,
Rakan-rakan PGB atau GPK yang sebagai coach gunakan pendekatan 5W1S untuk mendapatkan ataupun meneroka situasi yang semasa yang dihadapi oleh diri coachi. What, when, where, who, why dan how. Itulah antara soalan yang paling mudah yang boleh kita gunakan untuk kita meneroka apakah realiti ataupun penjelasan situasi semasa yang dihadapi oleh diri coachi. Option merujuk kepada meneroka alternatif ataupun meneroka kaedah yang terbaik yang difikirkan oleh diri coachi untuk digunakan bagi mengatasi halangan ataupun masalah yang dihadapi oleh diri coachi. Di peringkat ini, coach wajib meneroka idea-idea yang mungkin yang boleh mencapai matlamat yang diidamkan oleh diri coachi. So di sini, coach wajib mencungkil potensi ataupun alternatif ataupun daya pemikiran coachi untuk mewujudkan satu cadangan ataupun apa-apa sahaja pilihan yang difikirkan sesuai bagi diri coachi itu sendiri. Okay? Antara soalan dia, apakah pilihan-pilihan yang boleh dilakukan untuk mengubah situasi ini? Apakah kebaikan dan keburukan daripada pilihan-pilihan ini? Siapakah yang mungkin dapat membantu anda? Manakah pilihan yang baik bagi tuan? Ataupun apa juga soalan-soalan yang boleh mencetuskan pemikiran bagi diri coachi itu sendiri. Dan akhir sekali, will do ataupun tindakan. Pada peringkat ini, coach dikendaki merangsang pemikiran coachi bagaimana ia dapat mencipta satu pelan tindakan yang mudah, ringkas dan dapat difahami antara kedua pihak, antara coach dan juga coachi. Dan di sini juga ia dapat menghapuskan sekatan dan halangan yang berada di fikiran minda coachi. Ya. Jadi di sini coach berjaya mendapatkan komitmen yang coachi berjaya mendapatkan komitmen apa yang coachi akan lakukan. So di sini mungkin coach akan bertanya, apakah yang akan anda lakukan? Apakah halangan yang mungkin anda hadapi? Dan apakah sokongan yang mungkin tuan perlukan? Bilakah tuan yang akan lakukan? Itulah antara bentuk soalan-soalan yang mudah yang boleh difikirkan oleh diri seorang coachi. Baiklah, dalam model GROW ini, proses coaching tidak semestinya linear ataupun ianya mengikut kitaran bermula daripada G, R, O, W. Sekiranya sewaktu sesi komunikasi, repo dan sebagainya mudah dilaksanakan antara coach dengan coachi, mungkin dia bermula daripada realiti, tak semestinya bermula daripada goal ataupun option dan sebagainya. Jadi mana-mana proses itu, asalkan keempat-empat itu dapat mencakupi proses grow, itu lebih memudahkan antara peranan seorang coach dan juga yang macam mana yang ni aku nak terangkan ni. Linear ni apa Ini ni kita maknanya dia fleksibel. Fleksibel. Itu fleksibel. Keluasan. Ulang balik ni. Okey. Baik, sewaktu melaksanakan pendekatan proses grow ni, seorang coach tidak seharusnya ataupun tidak semestinya bertindak mengikut urutan
ataupun kita kenali sebagai proses linear bermula daripada G, R, O, W. Coach juga boleh bertindak, growth ni boleh dianggap sebagai satu yang fleksibel. Fleksibel bermaksud tak semestinya bermula daripada goal. So waktu sesi komunikasi berjalan, ianya mungkin bermula daripada reality ataupun bermula daripada option dan sebagainya. Asalkan pendekatan growth itu dapat difahami, dapat dikuasai, dapat dikawal oleh coach, cukup menunjukkan dalam proses coaching itu dapat dijalankan dengan lebih sempurna. Baik, inilah penjelasan tadi, maknanya proses coaching ini tidak perlu linear. Tidak semestinya dia mengikut urutan bermula daripada goal, reality, option dan juga way forward. Ya, dianya lebih fleksibel. Balik akhir sekali dalam pasca coaching, dalam pasca coaching ini juga seorang coach dikehendaki melakukan pemerhatian, memberikan maklum balas, melakukan penilaian dan penambahbaikan dan akhir sekali melaksanakan sedikit pendokumentasian. Dalam melaksanakan pendokumentasian, seorang coach dikehendaki membuat catatan pertemuan ataupun dipanggil dalam fasa pra-coaching itu dipanggil perancangan. So di sini ada satu catatan yang sudah pun distandardkan dipanggil log coaching. Satu borang yang ada dalam buku ataupun sub modul yang boleh dimuat turun yang kita kenali sebagai log coaching. Sewaktu proses coaching dijalankan, coach dikehendaki membuat catatan dan catatan ini menggunakan satu borang yang standard yang kita kenali sebagai one page coaching ataupun OPC. Dan akhir sekali sudah semestinya proses coaching ini wajib direkodkan dalam SPL KPM. Inilah seberingkas contoh borang log coaching ataupun kita kenali sebagai PKC1. Jadi rakan-rakan bolehlah rujuk kepada rakan edit untuk mendapatkan bantuan. Dan ini adalah contoh saja bagaimana borang log coaching itu dibandingkan sebagai satu dokumentasi yang lengkap. Ini juga satu contoh borang one page coaching ataupun OPC. Dan ini adalah contoh saja bagaimana catatan one page coaching telah pun dilaksanakan selepas sahaja proses coaching dan mentoring selesai dijalankan. Dan ini adalah panduan ringkas ataupun tata cara bagaimana perekodan dalam SPL KPM dijalankan selepas saja sesi coaching dan mentoring selesai. Namun rakan-rakan GB ataupun GBK rujuklah kepada guru ICT sekolah masing-masing bagaimana perekodan coaching dan mentoring ini dapat dijalankan. Baiklah, rakan-rakan dikehendaki melengkapkan ataupun melayari video how to coaching work dan video ini ada di dalam toolkit 1.6.2. Sila rujuk kepada rakan elit masing-masing. Bagi aktiviti kendiri kedua, semua peserta kohort 7 dikehendaki merujuk kepada toolkit 1.6.2 dan baca arahan dan anda dikehendaki melaksanakan tugasan berdasarkan arahan-arahan yang diberikan dalam toolkit berkenaan. Ya. Sila klik pautan URL yang disediakan untuk memastikan bahawa semua rakan PGB
Rakan GPK dapat berada ataupun untuk sekali lagi dah. Sila klik pautan URL yang disediakan. Yang pertama, URL kehadiran. Semua peserta yang mengikuti rakaman ini akan didaftarkan dalam SPL KPM. Yang kedua, sila berikan sebarang maklum balas anda kepada kami. Pegawai SIP Plus, anda sedia membantu anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. School Leadership Community Channel.